Okey, berbalik kepada handle post ni. Handle post ni adjustable. So bila buka ni pun sejenis quick release jugalah. Bila buka ni kita boleh adjust dia naik turun kan. Nampak kan? Okey. Ini pun kena pastikan ketat lah, sebab dia untuk safety, untuk keselamatan kita masa ride. Kita tak nak handle ni tiba-tiba turun kan. So, kalau kata longgar, korang perlu adjust dekat sini lah sikit-sikit kan. So sama juga dengan yang atas ni. Atas ni pun quick release kat handlebar ni. Bila korang angkat ni, korang boleh pusing bahagian handlebar naik turun lah. Kalau kata nak adjust kan korang punya brake lever ni ataupun gear mungkin tak, tapi brake kedudukan brake yang agak-agak tak selesa masa ride, boleh pusing je handlebar ni kalau kita buka quick release yang tengah ni lah. Ni pun kena pastikan ketat lah. Cuma cara ketatkan dia tu, dia pakai Allen key lah bahagian belakang ni lah. Tak tahu korang boleh nampak ke tak. So ni bahagian bawah ni. Okay, kena pakai Allen key bawah ni untuk kunci dan ketatkan. Aksesori lain nanti aku ceritalah dengan cara pasang dia ke. Yang ni aku pasang, lampu ni pun beli kemudian. So harap boleh nampak lah. So kat handlebar ni korang boleh pasang reflector lah, yang datang sekali kan, free dalam kotak. Ini dia pakai skru je, so kena pakai screwdriver untuk pasang dia. Termasuklah ni nut. Ini kalau tak nampak, pusing kejap ke belakang. Okay. Ini loceng dia. Loceng ni datang sekali, tak tahulah kalau beli online semua dapat ke tak. Okey. Ni dia punya loceng. So ni tambahan, korang takkan dapat. Kita balik ke bahagian depan. Bila kita dah naik, kita dah kuncikan apa semua, kita boleh pasang front block ni. Front block ni aku dapat sekali dalam kotak. So kalau korang tak sure macam mana nak pasang, nak tengok ni, dia punya lock ni ke bawah. Okey, tengok bahagian yang kecil ke atas, yang besar ke bawah. Tujuannya nanti bila kita pasang yang front block punya back tu, nanti dia akan hook ke sini, dia tak akan turun lah. Aku dah ada nampak ada yang pasang terbalik pelik jugalah kenapa dia boleh pasang terbalik, tapi dia masih boleh lock lah. Kalau dia punya bracket untuk pasang back tu, dia ada lock kat sini. Kalau tak ada lock kat sini, dia tak boleh nak lock, back tu akan jatuh lah. Kalau nak keluarkan, kalau korang beli bag tu, nak keluarkan, tarik je lah. Seterusnya, okay, kita terus ke bahagian ni. Okay, ni dipanggil water bottle case lah. Yang aku dapat tak ada lah macam ni. Yang ni aku dah beli dulu kat Mr. DIY. Yang ni pun korang takkan dapat. Yang ni aku beli pump kat DIY juga, nanti aku tunjukkan. So dia memang ngam lah dekat sini pump, bracket ni kan. Kalau tak nak masukkan dalam bag, pump tu boleh pasang dekat sini lah. Selepas korang settle bahagian depan, so kita akan pergi kepada bahagian seat post lah.
seat pole dengan dia punya saddle lah, tempat duduk dia. Tempat duduk ni aku dah gantikan, nampak tebal sikit lah. Mungkin baru-baru ni mungkin tak rasa tak selesa, tapi aku terus ganti je. Ni pun aku beli kat DIY je, jenis gel. Ini dia punya batang ni asal lah. So, bila datang daripada dalam kotak, benda ni tak dikunci ya. Jadinya video bergegar. Nak adjust sikit. Benda ni tak berkunci, kau kena angkat. Dan bahagian tepi ni ada lock juga macam mana kat depan kan. So kau dah adjust tinggi ikut dengan ketinggian korang. So ni pun kena tegakkan, selarikan. Dia tak nampak juga kot. Dan ini kena kunci ketat. Okay, ini pun safety jugalah, kalau tak ketat korang bila ride nanti dia akan goyang-goyang ataupun dia akan boleh turun. Jadi cara nak kunci macam mana depan, kalau masih longgar kau kena pusing lah. Ni pakai tangan je, pusing, buka. Okay, buka dan pusing kat bahagian ni. Okay, sikit-sikit lah. Lepas tu reflektor ni pun datang free gift juga. Dia dalam kotak sekali dengan dia punya free gift, ataupun dia memang dah datang dengan kotak lah kan. So korang boleh pasang dekat belakang reflektor. Okay, ini aku dah longgarkan tadi sebab dah tunjuk lah kan. Saya naikkan, push, boleh letak lah. Patutnya dekat bawah seat lah, lagi senang orang nampak kan. So lampu belakang ni lampu rechargeable USB. Ini rechargeable. Ini pun satu set dengan lampu yang kat depan tadi, DIY juga. Senang, satu tempat je aku beli. Kalau tak ada lampu ni kau boleh pasang kat atas lagi, tak apa, lagi elok lah kan. Okey, lepas tu pasal tu mungkin korang boleh terus kepada pedal lah. Nah sekarang ni aku dah gantikan pedal. Pedal ni kalau tulis kat sini 3 bearing lah, 3 bearing. Kenapa aku gantikan pedal ni, sebab pedal yang original ni dia kasar sikit. Bila kau takkan dapat pusing macam ni lah kan. Macam ni lembut sikit lah. Itu je. Yang ni dia panggil 3 bearing. Ada yang 4 bearing pun aku dah nampak juga. Tak tahulah betul ke tak 4 bearingnya. Dan kita dah cerita pasal seat post. Okay, untuk ketinggian ni orang tanya, kalau ada yang nak tahu macam mana nak adjust ketinggian seat post ni. Biasanya dia akan tinggi seat post ni. Macam aku pakai sampai marking dia 16.5 lah. Okay, untuk ketinggian aku yang dalam 165 cm, tapi dia bergantung kepada ketinggian kaki sebenarnya. Okay, kita adjust jauh sikit. Okay, satu lagi aku lupa, saddle ni bahagian seat cushion yang kita duduk ni, kita boleh adjust dia.
nak gerak masa ride kita tahulah selesa tak selesa kan, kita boleh gerakkan ke depan ataupun tarik ke belakang. Dan seat ni juga kita boleh adjust naik ataupun turunkan, tapi tak banyak sangat lah, dia bergantung pada ni kedudukan ni. Kedudukan ni kita bila kita tolak dia, dia akan bergerak lah ke atas sikit. Nak dongakkan ke nak turunkan ikut keselesaan, tapi kena kunci jugalah. Ini kena pakai Allen key. So, kita kunci kat sini, kunci ketat, sebabnya nanti dia bila kita tengah kayuh dia akan bergerak kan, naik atau turun ataupun ke depan atau ke belakang. So, nanti bergoyang-goyang pula kalau tak kunci. So dah kita balik pada ketinggian seat post ni ataupun batang seat ni kan. Okay, kenapa nampak tinggi macam ni? Sebabnya kita nak kaki kita, bila kita letak kaki kat sini kat pedal ni, masa kita duduk atas seat, kaki kita dalam keadaan lurus. Jadi satu lurus, dia kata hampir lurus, kita akan letakkan kaki. Jadi kalau kata kita tengah kayuh, bontot bergoyang-goyang macam tu, maknanya seat post ni terlalu tinggi lah, kena turunkan sikit lagi. Walaupun kita dah letak kaki kat sini rasa macam ngam kan, tapi bila kayuh kita rasa tak selesa, kita boleh adjust lagi lah, turunkan sikit. Kalau kata terlebih tinggi tu biasanya kita tak sampai, akan bergoyang jugalah. Kalau terlampau rendah pula, masalah dia nanti dia akan bagi masalah pada kaki kita lah, otot kita, mungkin akan datangkan kecederaan. Jadi kena tahulah, kalau ikutkan dia ada kira-kira dia berapa ketinggian seat ni sampai ke pedal ni lah. Ini aku belajar dalam masa 2 minggu 3 minggu ni lah. Korang boleh tengok juga how to adjust seat post kalau nak cari dalam video. Mungkin korang akan belajar kat situ lah macam mana dapat kiraan dia ni. Kiraan tu pun basic je, kemudian balik kepada keselesaan kita jugalah yang kayu bicycle ni. Dia akan beritahu permulaan mana kita nak start kan tinggi seat ni. Jadi okey, untuk bottle cage ni dia memang dah bagi skru dekat sini, kita pakai Allen key juga. Kita pakai Allen key, kita kena kunci ya. Ada 2 Allen key skru. Bahagian belakang ni memang dah pasang siap. Kita tak ada nak buka tayar ke apa, cuma just kalau nak tengok dia punya lock ni, tayar ni. So kalau nampak dia macam ni. Ini dikatakan cara terbaik lah, posisi terbaik lah untuk lock kita punya quick release skew batang ni kan. So dikatakan cara baik. Kalau ni kalau nak tahu, ini bila kita lipat dia ada magnet lah. So jangan pelik lah kenapa ada binatang ni. Sebabnya dia ada partner dia kat depan tu. Ini bila kita lipat bahagian tengah ni, memang dalam kotak dia tak lipat. So kalau kau tengok belah sana, dia akan ada lock dia lah belah belakang ni. So jadi okey. Okey, bila korang dapat basikal ni, biasanya ataupun aku sendiri dapat dari kotak, bahagian ni tak dikunci kan. Jadi benda ni penting lah untuk keselamatan semasa kita ride. Sebabnya kalau tak dikunci, ini aku dah longgarkan, ini Allen key dia.
Dia korang longgarkan. Memang datang pun dah memang longgar. Apa jadi kalau tak gede kunci? Tengok. Benda ni boleh bergerak. Kita nak, tujuan kita kunci dia, kita tak nak pergerakan ni lah. Semasa kita ni memang bahayalah kalau kita tengah kayuh dan benda ni berpusing. So tujuan dia kita nak buat alignment lah. So selepas ni aku akan tunjuk cara macam mana, simple lah, basic dulu masa kecil kan. Macam mana nak adjust kita punya fork ni selari dengan kita punya handle lah. Jadi kalau boleh dengar, kita akan kunci lah bahagian ni dulu. Kita ketatkan sikit dulu, bagi dia pegang dulu. Dia goyang macam ni lah. Ketatkan dulu sikit. Dan kaki korang masuk antara tayar, pegang handle ni. Kalau masih longgar, ketatkan dulu sikit. Masih longgar lagi, boleh goyang lagi, ketatkan lagi. Okay. Perlu ketatkan habis sebab kita nak pusing handle ni kan. So bila dah agak-agak okey, kepitkan tayar dan tegakkan basikal dan pusinglah korang punya handle ni bagi tegak. Bila dah tegak, tayar depan pun dah lurus. Okey, agak-agak lurus. Dan kunci mati terus. Kunci kuat terus. Okey. Bila kita pusing ni, kita kepit tayar dan kita pusing. Okey, tak bergerak, dah selamat. Okey.